Tapi yang kedua kata ulama, kalau sakit tu, bila dia sakit dan dia puasa, bila dia puasa penyakit dia jadi bertambah teruk ataupun jadi lambat pula baik, maka ketika itu dianjurkan tidak berpuasa dan dimakruhkan kalau dia terus puasa. Contoh dia ada kena mengambil ubat. Ubat ni pula biasa orang jantung-jantung ni ubat dia pelik-pelik. Cari darah lah, bawah lidah. Pelik-pelik ubat dia, bukan macam kita main telan-telannya. Jadi dia orang tu kadang kena makan dulu, kena ni. Itu kalau dia puasa, dia jadi lambat pula baik parut operation dia tu. Dia tak payah puasa lah. Tak payah puasa. Yang ketiga kata ulama, apabila seorang tu sakit dan kalau dia berpuasa menyebabkan dia jadi maut atau mudarat, haram puasa. Haram. Oh, sakit jenis macam mana ustaz yang boleh dapat tarah yang haram ni? Dia orang ada nak. Baik, penentuan haram tu ataupun maut satu penyakit itu ditentukan oleh pakar perubatan, bukan oleh kawan-kawan kita. Kawan kita pegang demam. Panas ni. Engkau ni kalau puasa ni meninggal ni. Kita pun iya ke? Order McD. Kenapa tak puasa? Mak khabar kalau aku puasa kita. Mak ni siapa? Kalau mak tu pegawai perubatan, kita terima. Kalau dia teknisian super kita, tak payah. Yalah. Super je kita berdua sama ilmu tak payah. Tapi kalau doktor, pakcik kalau tak makan ni, pakcik meninggal ni. Iya ke doktor? Buat surat besar sikit. Buat salinan banyak sikit kata. Nak pakai sampai tahun depan. Sebab dia doktor, dia benarkan. Sama juga anak-anak buah kita yang terlibat dengan kerja-kerja yang di lapangan ni, 3D dirty, dangerous, difficult. Dia orang ni cerita anak beranak, jangan cerita ke dia orang. Ni awak pun jangan viral ni. Dia orang sebenarnya boleh tak puasa? Boleh, jangan cerita ke orang. Dia dibenarkan tak puasa. Sebab puasa ni dia atas mampu. Dia punya kerja teruk. Menurut jalan tengah-tengah hari ingat senang, tuan-tuan terai lah sekali. Nak tahu langit tinggi rendah, kita ngarah atas kertas, terror buat sekali nak tahu. Tengah-tengah panas tu buat kerja. Sebenarnya dia orang ada keringanan tidak berpuasa. Dengan catatan, pertama sekali, dia hendaklah berpuasa juga pada hari itu. Maknanya, dia nak pergi kerja tu kena puasa juga. Nama itu sama Rodin baca ke ni. Mana pukul 4.30 itu, bersahur jugalah. Bersahur. Pergi kerja pukul 7 sampai dekat site buat kerja gogang. Masih berpuasa. Tiba sampai pukul 11-12 hari panas. Oh, dia kata dahaganya berpinah mata ni. Wah, bukalah, tak ada masalah. Jangan dia siap sarapan kat rumah macam biasa dia buatnya. Goreng nasi sikit yang abang lagi kerja ni. Kan Ramadan. Abang ada pengecualian. 3D 3D ya. Tak boleh awak breakfast siap-siap pukul 7 kokak seokok dulu keluar kerja. Tak boleh. Sama macam kita musafir. Tuan-tuan musafir ada keringanan tidak puasa. Tapi boleh sarapan dulu di rumah. Jom kita sarapan dulu ramai-ramai nak balik kampung. Kan jam ni kat arah highway ni makanlah siap-siap. Tak boleh. Puasa dulu. Dah tak rot dengan jam. Kaki ni tak boleh lurus dah. Main tukar minyak. Menjalan nak balik ke Kota Baru. Singgah jalan McD belilah sekejap. Boleh. Yang kedua, dia tak boleh, dia kena jaga kehormatan bulan puasa. Kalau tadi anak-anak buah kita, dia dahaga sangat. Awak belilah air, cari tempat sorok, minum lah. Awak jangan mentang-mentang awak kerja tempat panas, tempat lalu-lalang kereta tu awak minum, pelah, gogak. Itu. Orang tanya, kau gila? Apa pula? Aku kan ada pengecualian, kan aku tak mampu. Janganlah makan public. Sama macam puan-puan. Kes biasa, kata perempuan tak semayang, tak puasa. Mana boleh makan public? Tak puasa. Apa saya nak kena puasa macam orang lain juga? Menghormati. Mana walaupun perempuan tak puasa, tak semayang, perempuan tak dibenarkan pergi secret recipe, ngorder makan, popak makan pukul 1.30 kan. Tak boleh. Memanglah kami jawab agama tak tangkap. Perempuan, kita tahu tak boleh semayang. Tapi kenalah hormat bulan puasa. Habis macam mana ustaz? Sorok-sorok lah. Beli bungkus ke. Kan musim-musim Ramadan ni, dia ada satu kumpulan, dia panggil geng PH. PH ni bukan Perkataan Harapan, dia tak. Geng plastik hitam. Belilah makanan, taruhlah plastik hitam supaya orang tak nampak. Jangan plastik sampah tu lain macam lah. Beli plastik yang tak jelas. Bawa datang pergi ngek. Orang lelaki dia tahu
Oh, tapi jangan makan kat meja. Tak boleh lah. Sorok-sorok. Menghormati. Di rumah pun sama. Jangan depan anak-anak. Keliru budak-budak. Dia suruh kita puasa, dia kokak-kokak makan di dapur. Aku tak faham tu mak aku ni. Tengok mak-mak kita zaman dulu. Kita tak perasan bila dia tak puasa. Dia tak tunjuk. Dia tak tunjuk. Jadi perempuan kena sorok sikit lah. Nak sorok. Jangan ustaz, anak saya suka betul masuk bilik. Kan makanan bilik kan sibuk suruh buka. Makan dalam lemari. Tutup pintu. Maggi cup. Oh. Best. Oh, Maggi cup. Oh. Marvelous. Yang penting kena menghormati. Kemudian beritahu ke anak buah kena ganti. Jangan tak ganti pula. Boleh tak pakai kaedah orang tua tu? Tak boleh. Orang tua tu special case. Sebab dia dah nyanyuk. Awak ni sihat. Cuma awak kerja bulan puasa. Jadi awak kena ganti. Kemudian pesan juga ke anak buah. Kalau boleh awak ni simpan duit daripada awal lagi simpan siap-siap. Apa kena-mena tak puasa dengan simpan duit? Beginilah. Sebab awak ni kerja awak 3D. Kerja di luar memang penat. Jadi awak simpan duit. Masuk Ramadan tahun depan, awak jumpa sama tokek, minta cuti 1 bulan. Tak ada gaji pun tak apa. Sebab duit sudah simpan mah. Jadi lu boleh puasa hari-hari lah. Kasih minta cuti kerja mah. Duit sudah ada, simpan lah. Jangan berhenti kerja. Simpan duit siap-siap. Untuk kita nak meraihkan bulan Ramadan Al-Mubarak. Justru hadirin-hadirat sekalian, orang yang tak tahu hukum hakam puasa, rosaklah puasa dia. Orang yang tak tahu sunat-sunat di dalam puasa, maka dia akan hilanglah banyak pahala dalam bulan puasa. Saya ambil contoh macam tadi kita cerita, nak berbuka. Duduk depan makanan, dah dapat pahala sunat. Makan kurma, dapat pahala. Janganlah kita nak mempertikaikan. Ustaz, kenapa mesti kurma? Tak boleh ke inovasi sikit? Kita makan temikai ke pisang. Bukan tak boleh, boleh. Cuma kurma tu sunat. Sunat ni apa artinya? Kalau buat dapat pahala, kalau tak buat bukan tak apa, rugi. Disebabkan kita guna takrif buat tak buat, buat dapat pahala, tak buat tak apa. Yang itu yang tarawih 8 sokmo tu. Sebab tak apa. Ngapa tak ngaji Quran? Sunat, tak buat tak apa. Jangan tak apa, gunakan rugi. Contoh, tuan-tuan tak buat sembahyang tarawih 20, rugi. Tuan-tuan tak baca Quran bulan Ramadan, rugi. Apa lagi amalan sunat kalau tak buat rugi? Berzikir, tak buat, rugi. Apa lagi? Poligami, rugi kalau tak buat. Mana buat dapat pahala, tak buat rugi. Rugi ya, dia tak dosa, kayak rugi. Rugi lah. Untunglah yang dah sunat di sini. Dah sunat di sini. Yang telah menjalankan sunat tersebut. Yang lain makro, tak berani. Jadi macam berbuka saya kongsi tuan-tuan. Kita nak berbuka dengan bersahur, elok starting dengan kurma. Tapi kurma apa kita nak makan? Ni yang specialnya. Dia kurma ni rupanya ada kurma spesies tertentu, kalau kita makan pahala lebih berbanding orang makan kurma jenis Yusuf Tayuk ke apa ke. Apakah kurma yang afdal? Ingat sipir dia. Untuk sahur afdal makan tamar. Tamar ni kurma kering. Kurma kering gitu. Untuk berbuka, kurma basah yang melekit-lekit. Itu afdal berbuka. Tak ramai orang tahu, yang cerita korang. Kita-kita je ni. Jadi tuan-tuan nak berbuka petang sekarang, cari yang melekit-lekit sikit ni. Dapat pahala ekstra. Free-free saja. Sahur esok, cari yang kering. Kering ni kalau kita pegang pun tak ada apa-apa lah pada tangan. Dia sebab masalah kita orang Melayu, kita tak kenal kurma. Bagi kita semua kurma tu kurma lah. Kita kenal kurma Yusuf Tayuk dengan kurma free YB bagi. Tu yang kita kenal. Kurma kering apa, lantaklah janji kurma sudah. Ada. Untuk kita nak special pahala, untuk bersahur kering, untuk berbuka basah. Boleh ingat Jangan sampai tak sahur pula nanti. Kering ke basah? Jangan 5:30 10 minit kan azan. Awak ni bila nak sahur, nak ingat ke ustaz tu cakap kering ke basah. Alah, makan je lah benda ada roti jala lah. Apa ada je. Ni kalau nak ekstra pahala.